Pendengar Ria 897 FM, selamat datang ke Kelab Kelakar Seram. Rancangan Misteri Jam 12 akan diteruskan pada tengah malam ini sampai jam 2 pagi nanti. Malam ini saya akan lebihkan panggilan-panggilan. Ini mungkin setelah beberapa hari saya kurang menjawab panggilan dan ada yang telah pun memberi maklum balas kerana susah nak tembusi bilik siaran. Jadi sekarang anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kerjasama anda amat saya hargai. Kalau ingin hubungi saya, pastikan anda ada cerita, ada pengalaman ingin dikongsi sama. Dan matikan radio di belakang supaya tidak terganggu bila anda ingin bercerita. Dan kalau yang ingin bercerita tetapi takut segan nak kudara, kita beri peluang kepada yang lain, ya. Jadi ingatlah, kalau yang serius ingin bercerita, 669-11897. Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey. Kita teruskan kisah dengan pendengar kita pertama pada tengah malam ni, Cik Muhammad Salim. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ya, anda buat panggilan dari mana, Cik Muhammad Salim? Daripada Bedok North. Bedok North? Dan pengalaman Cik Muhammad Salim ni tentang apa ni sebenarnya? Ini sebenarnya, saya memang ahli suka minat pancing. Saya minat pancing, selalunya saya pancing sama kawan-kawan lah. Okey. Jadi, saya selalu pancing dekat St. John Island lah. Okey. Anda dengan rakan-rakan pergi... Tapi saya kadang-kadang tak pernah malam sekali-sekali bawa malam lah. Overnight, kalau tanda saya siang lah, pukul 9 sampai pukul 6 petang lah. Kalau overnight tu hari Sabtu malam Minggu. Okey. Jadi pengalaman anda ni berlaku di Pulau St. John? Pulau St. John dia St. John, Tanjung Pelepah dan Pulau Sekijang jadi satu. Tempat dia besar sekali. Okey, dan apa sebenarnya berlaku? Bila di Pulau St. John ni anda seorang ke dengan rakan-rakan yang lain? Rakan saya sebenarnya 3 orang. Okey. Tapi rakan saya tak bilang nama dia ke saya. Boleh, tak apa. Sebenarnya 3 orang. Jadi bila waktu sampai naik ferry daripada Marina South Pier, naik ferry sampai sana pukul 3 lebih lah. Dah begitu gini, jalan perjalanan, boleh jalan perjalanan, kita nak tempat yang kita pancing tu, kita tahu spot-spot dia kat mana. Jadi dalam 20 minit gitulah. 9 minit jalan tempat itu. Waktu siang hari memanglah banyak orang dah overnight, macam 20 orang, 30 orang. Tapi bila dah tengah malam, sunyi macam tak nampak orang. Macam tak ada orang lah. Pasal apa? Pasal tempat dia besar. Jauh-jauh 50 meter, 1 meter kan. Jadi saya 3 orang ni, sampai sana ada kenal orang jugalah, kawan-kawan biasa. Okey. Jadi satu hari tu sudah dah tengah nak dekat lepas maghrib. Malam kita duduk satu tempat dah tak bergerak kan. Bila malam kita memang tak bergerak. Jadi kita duduk dekat sebelah tempat kapal-kapal punya, dekat macam platform ni kan. Tempat landing, kapal landing. Kita duduk kat situ bermalam, satu malam lah kat situ, di dalam 5 orang. Jadi bila saya dah dekat pukul 2 lebih, pukul 12, joran semua kita dah taruh lah. Sekali lepas itu yang ada yang tidur lah, dia lenyap. Habis saya tidur ayam lah. Sekali macam mana kawan saya kejutkan, cakap, Cik Salim, Salim, mari kita pindah. Saya cakap, kat mana ni, dah baru pukul 2 lebih, semi gelap. Makluman sana besar, hutan pun macam lalang-lalang juga, tinggi juga dekat lutut lah. Jadi kawan saya cakap, masa cakap nak pergi mana? Dia cakap dekat ujung sana ada boya merah. Kawan-kawan jalan salah rasa dalam 15 minit nak pergi tempat sana. Okey. Jadi gelap kita ada lampu. Kata kawan saya, kita ada lampu. Habis saya tak nak saya ikutkan jugalah berdua. Berdua jalan-jalan. Jadi dia dah kemas semua, dah masuk dia punya umpan apa semua dah kemas. Habis tinggalkan yang 3 orang, saya berdua jalan. Dalam perjalanan tu, bila sampai dekat ada jambatan tu dalam 30 meter lah besar jambatan, lubang tu kat situ. Lepas jambatan tu pertengahan, jadi saya tengah berjalan-jalan sama kawan saya ni. Saya teringat yang kawan saya yang dulu dalam sebulan lebih, dia ceritakan dekat sini, waktu dia tarik tengah malam pukul 2 lebih, perempuan ketawakan daripada belakang. Jadi perempuan ketawakan, dia tengok tak ada. Habis 2-3 hari dia tengok perempuan ketawa, tapi tengok tak ada belakang. Lepas itu dia pun gulung pelan-pelan. Dia pun jalan. Besok dia boleh cerita sama saya. Jadi bila saya jalan itu malam, saya teringat tau. Saya ingat, tapi kawan saya tak tahu. Saya ingat, tapi saya ingat kepada Allah. Saya cakap macam firman Allah cakap, janganlah kamu takut siapa-siapa.
Mainkan takutlah kepada aku. Kalau betul-betul kau orang beriman Jadi saya pun ingat gitu, saya pun cekal. Saya berjalan sampai dekat penghujung kat Buaya Merah tu. Nak siap nak pancing lah. Diorang dah keluarkan apa. Kawan saya pun nak keluarkan umpan. Dia cakap umpan dia hilang 1 kilo dalam Kapolri. Umpan dia hilang gitu sekali. Tak tahu mana boleh hilang. Tapi dia cakap dia sudah taruh. Dah taruh dalam yang peti tempat ikan Saya cakap tak apalah, hilang saya ada kan, saya supply. Dia cakap tak nak pergi patah balik. Kalau patah balik Casey bayangkan patah balik 15 minit, ada kurang 20 minit 15 minit pergi balik sudah dekat setengah jam lebih. Saya tinggal seorang kat sana. Saya tinggal seorang dalam rasa saya tu dalam pulau tu, saya seorang tau waktu dia pergi balik. Saya cakap sama dia, telefon lah kawan. Dia tak nak je, dia tak puas hati. Dia pergi balik tau. Jadi saya tinggal kat seorang. Dan 2.30 lebih gelap semualah. Jadi saya satu seorang. Bayangkan kat pulau tu macam saya seorang tau. Jadi dia balik, saya diam sekali. Saya teringat kan, kata pepatah sebelum hujan silap. Saya baca ayat Kursi lah. Saya baca ayat Kursi, saya tiup terus saya duduk. Saya cekal hati saja. Kasih kuasa Tuhan memang tak ada apa-apa lah Kawan saya dah dalam dekat setengah jam balik semula tempat saya, cakap tak ada hilang kata dia. Sampai sana ada kawan saya cakap sana, sini memang keras kata dia. Saya punya pun dulu macam gini. Saya cakap sama dia, kenapa awak nak pergi sana? Kan saya boleh supply. Kan penat gini kan. Jadi lepas itu saya supplykan dia lah sampai sepagi. Itulah pengalaman saya. Wah, pengalaman yang menarik. Terima kasih pada anda ya. Terima kasih. Sama-sama Terima kasih. Kembali itu dia pendengar kita yang pertama. Saya suka dengan pendengar yang macam tadilah jelas ceritanya menarik, seronoklah dengar kisah-kisah yang diketengahkan. Terima kasih pada abang tadi yang berkongsi pengalaman dan rata-rata umpan yang dibawa bersama hilang. Tak boleh dikesan entah ke mana, dan bayangkan teman tu sanggup jalan balik tinggalkan Cik Salim kita seorang-seorang di depan ataupun di tepi pantai. Dan sebut tentang tepi pantai, ada satu kiriman email yang ingin saya sempurnakan pada tengah malam ini. Pendengar Ria 897 FM. Kisah yang ingin saya sentuh berlaku kepada seorang suami. Katanya di sini, pengalaman daripada Encik Hafiz berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Perkara ini berlaku di Bedok Jeti. Katanya, saya seumur hidup memancing di Bedok Jeti. Tidak pernah sekalipun Bedok Jeti itu kosong, tidak ada pemancing. Dan pada malam yang disebutkan, Casey, waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Hanya tinggal 3 pemancing dari apa yang saya lihat. Saya dengan isteri berada di tengah-tengah jeti. Ada 2 lagi pemancing berada di hujung jeti. Isteri saya katakan yang dia nak ke tandas. Jadi, waktu itu dah 1 lebih pagi, isteri saya pastinya tidak berani untuk pergi ke tandas seorang diri. Pendengar Ria 897, saya kata pada isteri, awak jalan depan dululah. Saya simpan barang-barang masuk dalam kemah kita. Saya tengok saya ada bawa padlock tak. Jadi isteri saya pun bergerak dulu sebab dia dah tak tahan sangat. Jadi apa yang berlaku? Saya nampak isteri saya jalan dari jeti, menghala keluarlah dari jeti yang disebutkan. Waktu perkara ini berlaku, tandas di Bedok Jeti bukan di hadapannya. Dulu kalau Casey pernah pergi Bedok Jeti, tandasnya agak jauh Casey. Kena belok kanan, naik atas sikit, betul-betul di sana baru ada tandas. Jaraknya lebih kurang 1 kilometer, macam gitulah. Jadi apa yang berlaku? Kata Encik Hafiz, isteri saya pun berjalan perlahan-lahan. Saya masuk keluar lah, kan barang-barang semualah. Satu takut hujan, yang kedua takutlah dibawa lari. Kemudian saya ambil tali, sempat saya ikat kemah, takut ditiup angin Casey. Setelah saya dah ikat semua, dari jauh nampak isteri saya dah belok kanan. Jadi saya pun mulalah zip, pasang padlock yang ada saya bawa, yang ada disimpan dalam kotak pancing saya. Berjalan di hadapan, tiba-tiba ternampak isteri saya sedang duduk. Betul-betul dekat seleko tu ada bangku tempat orang duduk. Kemudian saya kata pada isteri saya, jom kita tandas. Jadi isteri saya pun bangun daripada bangkunya Casey. Kami berdua berjalan bergerak. Berjalan perlahan-lahan. Apa yang membuat saya rasa terperanjat dan takut? Setelah kami jalan, nak belok ke kanan menuju ke arah tandas di kawasan Bedok Jeti, isteri saya terus menghampiri semak samun di hadapan kami. Pak,
Nak gimana ni? Tandas sana ni. Awak buat apa masuk semak samun ni? Saya marah isteri saya, Casey. Saya memanggil dia beberapa kali, tapi dia tetap jalan masuk ke dalam. Sebagai seorang suami, saya kena ikut. Saya ikut isteri saya dari belakang. Casey, bila saya dah ada dalam tengah-tengah kawasan hutan, saya dengar samar-samar suara isteri saya. Abang! 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 Bila saya toleh, isteri saya berada di luar hutan semak samun yang saya dah pun masuk ke dalamnya. Astaghfirullahalazim. Siapa aku ikut ni? Saya pandang ke depan. Makhluk yang saya ikut dari belakang hilang entah ke mana. Isteri saya tercungap-cungap lari kejarkan saya. Saya keluar nampak isteri di hadapan semak samun. Kemudian tangan menghulu tercungap-cungap suruh saya cepat keluar. Saya pun keluar, isteri peluk saya. Abang nak pergi mana ni bang? Dan saya ceritakan, saya nampak awak tadi duduk dekat bangku ni. Saya pun nampak abang. Saya nampak abang ikut jalan sorang-sorang. Kenapa abang masuk hutan? Casey, saya nampak depan saya susuk tubuh sama macam isteri. Isteri saya pula dari jauh, Casey, nampak saya berjalan seorang diri masuk dalam hutan. Setelah hantar isteri saya pergi tandas, kami berdua pulang kembali ke jeti. Dua pemancing yang tadi saya katakan ada di hujung jeti tersebut, entah ke mana mereka pergi. Saya dengan isteri tak sedap hati sebab cuaca pun dah mula merah. Mungkin nak hujan lebat. Saya bungkus barang-barang pancing. Pertama kali seperti saya katakan dalam hidup saya, memancing di beduk jeti. Jeti tersebut kosong, tidak ada pemancing yang lain. Cuba Casey bayangkan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari saya Hafiz, peminat rancangan Misteri Jam 12. Jadi itu dia kadang-kala dia suruh isteri yang tadilah. Mama pergi dulu. Awak pergi dulu. Saya nak bersihkan ni semua. Jadi suami dah bersih-bersih, keluar jalan nampak isteri, ingatkan isteri tunggu beliau. Rupa-rupanya yang tunggu duduk situ makhluk yang menyerupai isteri. Tahu tak apa Okey, 669-11897. Kalau ada kisah misteri pengalaman yang tak dapat dilupakan, anda boleh hubungi saya sekarang. Dan malam ini saya janji akan jawab lebih banyak panggilan dari malam sebelumnya. Dan pastinya teman-teman Ria, kalau ingin hubungi saya, tolonglah biar jelas. Macam tadi Cik Salim tu memang baiklah, kisahnya menarik, suaranya jelas. Dan radio di belakang tolonglah matikan. Saya akan ketengahkan satu lagi kisah sebelum saya jawab panggilan anda sebentar nanti. Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Katanya di sini, saya pernah mengikut katanya siapa ni? Saya pernah mengikut rakan saya. Ini daripada Fadila mengikut rakan saya masuk salah sebuah tempel di Singapura berdekatan dengan kawasan Tua Payoh. Tempel yang disebutkan, kata Fadila, memang besar dan luas. Saya bersama dengan anak saya yang berusia 3 tahun. Rakan saya ini adalah rakan baik saya. Jadi, dia nak melakukan sesuatu dan minta saya temankan beliau. Jadi, saya pun ikutlah, kata Fadilah, bersama dengan anak berusia 4 tahun. Bukan 3-4 tahun, ya. Jadi, bila Fadilah masuk dalam tempel, waktu itu sekitar pukul 5 lebih petang. Kawan beliau membawa beberapa joystick yang telah pun dibeli. Saya tak tanya kenapa. Tapi, dia sebelum ini pernah memberitahu saya nak buat offering untuk ibunya yang telah pun meninggal dunia. Saya mendukung anak saya setibanya masuk dalam kawasan itu. Anak saya dapat saya rasakan mula senyap. Selalunya bila saya masuk ataupun bila saya mendukungnya, dia tak nak. Dia mati-mati nak saya turunkan dia, lepaskan dia. Dia nak berlari sana sini. Betul, Casey. Tapi kali ini bila saya dukung anak saya masuk dalam tempel Cina ni, Casey, anak saya seolah-olah berdiam diri. Langsung tak nak bergerak. Malah bila saya dah berjalan jauh, dah penat nak mendukung anak saya nak letakkan dia dan suruh dia jalan. Mati-mati dia tak nak lepas peluk saya. Jadi saya dah tahu dah ada benda yang tak kena. Kami pun memasuki sebuah kawasan tempel. Dalam tempel tu ada banyak tempel-tempel kecil. Jadi saya dengan rakan saya menghampiri sebuah tempel. Depan tempel tersebut ada 2 patung berhala
yang sedang berdiri memegang kedua-duanya. Katanya kedua-duanya memegang sesuatu lah. Dan yang menyeramkan Kisi, patung tersebut lidahnya panjang sampai ke arah perut. Dan di lidah patung tersebut dicucuk-cucuknya batang-batang rokok. Jadi saya tanya pada kawan saya, ini buat apa? Katanya sebelum masuk dalam bilik ni, nak seolah-olah beri hadiah kepada penjaga bilik tersebut. Saya terperanjat. Dia pun mengeluarkan sebatang rokok, menghidupkan rokok dan kemudian dipacakkan pada lidah patung di hadapan bilik yang disebutkan. Meremang bulu roma saya. Anak saya mula menangis, tak nak masuk. Jadi saya kata pada kawan saya, tak apalah kau masuk dalam lah, anakku takut nak masuk. Saya pun berdiri di luar tempel. Bila saya berdiri di luar tempel, pada mulanya saya fikirkan saya nampak patung Kisi. Saya tak bohong. Anak saya dukung. Tapi dia pandang ke belakang. Saya ni pandang pintu gerbang masuk bilik yang disebutkan. Sedang saya berdiri, saya ternampak Kisi. Ada dua patung yang sama. Satu rambutnya panjang sampai ke lantai Kisi. Lidahnya terjelir keluar. Jadi saya hairan, kenapa agaknya orang-orang yang masuk dalam tempel ni semua memberikan rokok pada patung sebelah kanan. Sebelah kiri tak dilayan. Saya tengok betul-betul, Kisi, rupa-rupanya yang saya nampak tu adalah benda yang sebenar-benarnya. Ya Allah, Kisi, benda tu berdiri sedang tengok saya dengan lidahnya terjelir keluar. Panjang Kisi, rambut sampai ke lantai, lidahnya pun sampai ke lantai Kisi. Astaghfirullahalazim. Saya tutup mata anak saya pejam mata saya, kemudian saya dengan anak saya baca. Bila dalam keadaan saya pejam mata, saya dapat rasakan saya dikelilingi oleh sesuatu entiti yang tak dapat saya sebutkan bagaimana perasaan saya tika dan saat itu. Beberapa minit kemudian ada orang tepuk bahu. Saya terperanjat, buka mata, rakan saya dah habis. Kami keluar dari kawasan tempel dan sejak hari itulah Kisi. Itulah kali pertama saya jejakkan kaki dalam tempel dan itulah kali terakhir sebab memang cukup menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Saudara Bajua yang diketengahkan, ingatlah semua hanya satu hiburan sahaja. Pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan ini hanya satu hiburan saja. Wah, bayangkan temankan rakan baiklah mungkin masuk dalam, mungkin rakan nak buat offering kepada yalah ibu yang telah pun meninggal. Jadi rakan pun temankan dengan anak lagi Ayolah. Jadi mula-mula anak rasa takut yalah anak tiba-tiba berubah cara sikap anak tu. Dulu sebelum ni memang hyperaktif lah, lari sana lari sini, dokong pun tak nak. Bila masuk dalam tu, dokong tak nak lepas. Mungkin dalam keadaan ketakutan. Ada kiriman daripada Makno, katanya, bro Kisi, saya baru tadi keluar rumah berasap sekejap. Tengok langit, bulan mengambang penuh Kisi, bulat sebulat-bulatnya. Hati-hatilah Kisi sebab saya tahu bila bulan mengambang ni, ramai orang yang ada ilmu-ilmu tertentu akan melakukan banyak upacara pemujaan. Jadi makhluk ini akan berleluasa di luar. Saya nasihatkan kepada pendengar-pendengar Misteri Jam 12, kalau malam ni nak dengar rancangan ini, tolonglah lebih kuatkan semangat. Takut terdengar ataupun ternampak. Rezeki masing-masing dari Makno. Terima kasih Adakah benar sekarang ini bulan di luar mengambang penuh? Dan hari ini merupakan 9 Februari 2012. Kita teruskan dengan pemanggil kita, Ilhami. Apa khabar? Khabar baik Kasih. Buat panggilan dari mana Ilhami? Ada dekat Punggol sekarang tengah mancing. Oh, tengah memancing Wah, ini dengan orang rumah atau dengan rakan-rakan anda? Oh tak, dengan abang sendiri. Jadi Ilhami ada pengalaman katanya tentang isteri anda ketika dia hamil anak yang pertama. Betul. Boleh cakap tempat tak? Ini di kawasan mana? Bedok ke? Dekat daerah Hougang. Oh, di Hougang berlakulah. Dalam rumah anda? Oh tak, dekat rumah mak betul. Kita teruskan kisah Ilhami, isteri yang diganggu. Silakan. Pada waktu tu saya habis kerja dalam pukul 11 lebih So, lepas dah park van semua, everything, dah nak masuk pukul 12. So bila saya naik, macam biasa saya naik dari dekat 12, saya naik, bila keluar dari lift tu nak kena buat satu U-turn, just a small U-turn, untuk
pergi ke rumah mak mentua kan. So selalunya balik macam tak ada apa-apa. Cuma hari tu macam saya dalam ni tu saya macam dah terasa kan, macam something is not right lah. So bila saya belok tu sikit, saya nampak satu nenek ni, dia tengah macam position dia tengah macam rukuk, tapi kepala dia betul-betul mendongak, betul-betul menghadap dekat depan rumah mak saya. Saya pula tak terfikir apa-apa. Dia tak ada macam pakai nak cakap hantu muka tak pucat, nak cakap apa semua tak ada apa-apa. Dia pakai serkup, baju opah dengan kain batik. Kain batik itu je, dengan dia pakai slipper. Tapi tengah betul-betul macam tengah rukuk, tapi kepala dia betul-betul mendongak, betul-betul menghadap pintu. So saya pun macam tergerak. Nek, cari siapa? Dia toleh, dia tengok saya, terus dah jalan lagi sis. Terus saya jalan. Saya dengar apa lagi, saya tu hempas, saya hentam pintu sampai macam nak harap. Mak betul keluar. Isteri saya pun keluar, tanya kenapa. Dia cakap let me sit down. Kasih saya duduk dulu lah. Saya duduk, saya nak minum air. Saya cakap saya nak minum air. Saya start situ, saya cakap, saya ceritakan lah. Ada tu sekali diorang cakap macam mana wajah dia gini. Sekali mak mentua cakap mungkin kelibat arwah nenek mak mentua, kira neneknya sebelah isteri lah. Tapi saya tak boleh nak cakap lagi lah kan. Pada waktu tu saya dah tak tahu macam mana. Tapi just imagine kepala dia betul-betul lagi sikit dekat, betul-betul nak dekat dengan pintu tu. So saya nak tahu apa maksud nenek tu untuk jenguk tu dulu. Kenapa dia tak nak, kalau dia manusia, kenapa dia tak nak ketuk? Kalau dia bukan manusia, apa yang dia jenguk? Itu je saya fikirkan sampai sekarang. Then yang the best part, satu kali tu bila dia tunjukkan, mak mentua tunjukkan gambar, that is the lady yang saya nampak dekat luar tu. Ini Ilhami, ada orang kirimkan mesej ni bila dengar kisah anda. Tak tahulah tempat yang sama, tapi katanya daripada mana ni, kejap ni dia. Kak Syah, katanya Kak Syah kisah Ilhami di Hogang, teringat rumah kakak dulu, juga pernah tinggal di Hogang. Ada seorang makcik, mungkin makcik yang sama, nanti pada malam-malam tertentu, khususnya malam hari waktu maghrib ke, dia akan berada di belakang tingkap dapur orang dan dia akan cakap dengan sesuatu atau seseorang, "Hey, turun sini. Hey, turun." Jadi pernah kata Kak Syah, kakak ni kepo sikit lah. Dari jauh ni Kak Syah cuba keluar dari blok ujung dan cuba tengok sebenarnya makcik tu berbual dengan siapa. Bila dipandang dekat tingkap atas, dia tengok tingkat 2, 3, 4 dan sebagainya, tidak ada sesiapa. Dan pernah juga makcik yang sama menaiki lift dengan beliau. Bila dia naik lift, seolah-olah tangannya ada pimpin seseorang atau sesuatu. Adakah makcik yang sama anda rasa? Tapi nak cakap pegang, dia tak pegang apa-apa tau KJ pada waktu tu. Dia tak berpegang apa-apa. Cuma waktu dia tengah membungkuk tu, saya macam, kita tak fikir apa-apa lah kan. Pada waktu tu memang saya tak fikir. Saya cuma nak tahu, cik siapa. Terus saya jalan lagi KJ. Wah. Terus saya jalan. Dia terus dia tengok, dia pandang saya, terus dia jalan. Itu yang dari saksi tu terus sampailah sekarang. Kalau balik kerja, mesti isteri mesti jemput daripada bawah. Tuan rumah pun takut. Terima kasih Ilhami. Okey, sama-sama Gizi. Kembali. Tengok bagus pemanggil-pemanggil kita pada malam ini. Saya suka dengan kisah-kisah yang disentuh. Dan terima kasih pada Kak Syah memberikan respon lah. Kalau di YouTube dia ada video respon. Ini kisah respon yang telah pun dikirimkan. Kak Syah ulangi kisahnya tadilah tentang penampakan juga mungkin makcik yang sama. Ya, yang hairan tu makcik tu kalau berjalan, kata Kak Syah, macam seolah-olah dia pimpin tangan sesuatu ataupun seseorang. Baik, sila hubungi saya di 669-11897. 669-11897. Saya akan terus dengan pemanggil kita selanjutnya di ujung talian. Dan kiriman-kiriman pendengar kita selanjutnya ini daripada siapa ni? Dari Putri. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Dan Kisi, saya berani mengaku, tak apalah Kisi orang cakap saya penakut ke. Kalau sekarang ni saya balik kerja setiap hari,
ibu saya akan turun dan tunggu saya di luar blok, bukan kolong blok di hujung kolong blok rumah saya, di mana saya letakkan kenderaan di tempat letak kereta bertingkat. Pengalaman saya yang mengerikan ini berlaku apabila saya pulang lewat dari tempat tugas sekitar 1 pagi. Saya memang tak berani dengan MJ12 bila memandu dan hanya mendengar bersama dengan ibu saya bila ibu saya tak penat. Kalau tidak, kirim salam sudah kisi. Dalam perjalanan saya dari tempat letak kereta, harus jalan dari hujung blok. Dari hujung blok saya sedang berjalan, tiba-tiba di belakang saya kelihatan ada seorang perempuan sedang berdiri. Tapi dia memandang ke atas lantai di hadapannya. Jadi sedang berjalan, saya berhenti, saya toleh tengok nampak perempuan yang tadi disebutkan oleh Putri. Saya pun terhenti seketika, kemudian dalam hati saya istighfar 2 kali. Saya pun melangkahkan kaki. Bila saya berjalan, saya dengar bunyi orang seret-seret kaki kisi. Dalam hati, tolonglah, jangan benda tu, tolonglah. Jadi saya pun jalan. Semakin laju saya berjalan, saya dapat dengar semakin laju seretan kaki di belakang saya. Tiba-tiba bila sampai depan lift lobby, saya mati-mati tak nak pandang di belakang. Saya tengok depan dan 45 degree sebelah kanan supaya saya tak ternampak apa yang ada ikut saya tadi. Saya dapat bau kawasan lift, baunya punyalah wangi. Wanginya, Casey, memang tak pernah saya bau. Seolah-olah bercampur. Mula-mula bau wangi, kemudian bau bunga, Casey. Bau bunga yang menakutkan ini membuat bulu roma saya meremang semakin menjadi-jadi. Lift pun sampai. Bila nak masuk ke dalam lift, bau wangi bertukar menjadi busuk. Saya masuk ke dalam lift, kata Putri. Casey, bila langkahkan kaki saya dalam lift, tangan sebelah kanan meraba-raba nombor tingkat rumah saya dan nak tutup pintu. Sebab selagi pintu tak tutup, kata Putri, saya tak akan pusing. Takut ternampak benda tu depan pintu. Saya akhirnya dapat tekan pintu lift tutup. Pintu lift dah tutup sepenuhnya. Lift dah bergerak naik atas. Barulah saya pusing dan tarik nafas lega. Rumah saya di tingkat 9. Lift naik tingkat 2, 3, sampai tingkat 4. Saya boleh terpandang, Kisi. Benda tu mukanya sedang rapatkan betul-betul depan cermin lift. Membuat saya terus terperanjat dan terpekik seketika. Kisi, sampai tingkat 9. Saya tahu kisah saya ni mungkin susah nak masuk akal. Tapi gangguan yang saya hadapi memang menakutkan. Sampai tingkat 9, kata beliau. Saya sembunyikan, lekatkan badan saya ni, rapatkanlah badan saya ke tembok lift sebelah butang. Saya tekan pintu buka. Perlahan-lahan saya menjenguk keluar, takut-takut dia sedang tunggu. Saya langkahkan kaki sepanjang larian saya daripada lift ke rumah, iaitu kurang 4 unit lebih jauhnya dari lift. Mulut saya komat kamit membaca. Sambil itu saya keluarkan kunci dari tangan bila dari beg tangan saya bila lari sampai depan, buka pintu. Lebih terperanjat bila nampak ibu saya dalam gelap sedang menonton televisyen, membuat saya terpekik lebih kuat. Ibu saya terus marah saya dan tanya, kenapa dengan kau? Dipendekkan cerita, saya ceritakan apa yang berlaku. Sejak malam itu, takkanlah saya nak berhenti kerja, Kisi. Jadi saya terpaksa susahkan ibu. Setiap hari, tanpa putus, ibu akan jemput saya 1:30 pagi di hujung blok. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu yang tersayang, Hasna Latif, yang sedang juga mendengar Misteri Jam 12. Minta maaf, Bu. Nanti kalau saya dah bersuami, suami saya pula akan susah. Dia ketawa. Seram awak ni cakap pasal lip-lip. Saya balik pun naik lip juga. Brigadia 897 tu kisah dari Putri. Sekarang ini baguslah kalau kita menghargai
Ya, sebab ibu hari-hari tahu 1:30 pagi akan keluar, mungkin bangun dari tidur ke, ataupun terpaksalah tinggalkan misteri jam 12 seketika untuk turun bawah jemput anda setiap hari tanpa henti. Dan bagus kalau anda faham itu adalah satu pengorbanan dari ibu untuk anak yang disayangi. Jadi kalau dah berumah tangga puteri, jangan lupa untuk suruh suami jemput pula. Adapun kalau dah berumah tangga jumpa suami yang kaya, duduk rumah tai-tai lah, tak payah kerja. Hari-hari boleh dengar MJ12. Baik, kita ke hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap? Ini Cik Rashid di sini. Cik Rashid ada pengalaman, silakan. Ada. Silakan. Pengalaman saya gini. Yang itu hari ingat tak masa yang Casey cakap pasal menyanyi itu, ingat tak? Aha. Satu suami isteri itu hantar menyanyi. Kalau saya nak cerita pasal cerita hantu ni, saya tak nampak kan. Jadi saya cerita pengalaman pada penyanyi yang dengar penyanyi itu, jangan terlalu taksub. Sebenarnya itu saya dengar betul-betul, teliti betul-betul dan dengar yang sebenarnya bukan suara perempuan. Saya dengar suara lelaki-lelaki. Jadi tak perlulah anda terlalu takut. Maksudnya kalau semua nasihat saya, semua pengalaman saya, baca apa yang ada itu bukanlah maksudnya bukan perempuan maksud bukan pengkhianat nyanyi. Maksudnya saya dengar sedikit betul lelaki-lelaki. Itu saya rasa itu soundtrack. Jadi diorang macam perasaan orang itu terlalu takut. Jadi ingat macam betul-betul. Sebenarnya suara penyanyi yang lagu pengkhianat tu, bagi saya tak wujud. Sebenarnya itu ada satu track. Jadi kita jangan takut, jangan terlalu taksub, dan boleh, kalau kita tahu terlalu taksub, kita boleh bawa kita punya mental rosak. Itu pengalaman saya lah. Jadi kalau kita mesti nak banyak fikir yang positif, jangan tak fikir yang negatif. Jadi ingat pada yang isteri, yang suami itu jangan terlalu taksub sangat. Jadi ingatlah, itu adalah sebagai hiburan. Itu kena suara sebenarnya penyanyi perempuan. Bagi saya dengar betul-betul dengan teliti adalah lelaki-lelaki. Okey, terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Kembali, silakan 6691897. Pendengar Ria 897. Ada yang kata, Kisi, nasib baiklah rumah saya tingkat 1, Kisi. Balik terus depan rumah. Seram pula dengan kisah puteri tadi ya, Kisi. Naik lift dan ada gangguan. Tingkat 9 pula tu, Kisi. Tu dia, tinggi rumahnya. Yang ini daripada Said kata, Kisi, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Saya pernah cakap tentang rumah tingkat 9 ni. Rumah saya taklah tinggi sangat, tingkat 3 saja. Waktu tu sekitar 2 lebih pagi. Sedang saya nak naik tangga, tiba-tiba dah sampai tingkat 3 rumah saya. Di belakang saya terperanjat, Kisi, bila ada budak ni tiba-tiba tegur saya. Saya pun terkejut. Jadi bila saya pusing, kenapa budak ni cari aku ni? Saya dah takut, Kisi. Rupa-rupanya dia tinggal tingkat 10. Kemudian dia minta tolong. Dia kata, bang, boleh tolong saya tak bang, hantar saya balik. Saya rasa tak sedap hati lah. Jadi saya tengok, dia ni lain macam aja ni. Jadi apa yang berlaku? Saya kata, kenapa awak tak balik? Awak tinggal mana? Jadi rumah saya memang setiap blok saya memang setiap tingkat ada lift. Saya memang balik tak pernah naik lift. Saya suka naik tangga, exercise sikit lah, Kisi. Sampai depan pintu, saya pun kata, tak apalah abang, tangga depan lift ni tak bang, tolong bang, teman saya naik atas bang, tolong bang. Jadi akhirnya bila saya pun saya decide lah, dah buat keputusan hantar dia. Saya letak helmet saya dalam rumah dulu, saya letak beg kerja saya tukar lah dari sepatu kerja, saya tukar slipper. Dia masih tunggu di luar. Saya pun kunci pintu lah. Katanya ibu saya dengan ayah saya masih tidur. Saya pun keluar dan pergi ke lift. Saya tekan dan saya pun ajak berbual, tanya tingkat berapa tinggal. Dia pun sebutlah tingkat 10. Dah berapa lama tinggal sini. Dia kata dia baru pindah. Patutlah saya tak pernah nampak. Jadi bila dalam lift tu dah naik atas, jadi rumahnya adalah rumah yang ketiga. Saya pun kata, dah lah keluar, dah sampai. Tak apa kau pergi, aku tengok kau dari sini. Budak ni keluar, Kisi, budak ni. Saya rasa umur budak ni dalam 18-19 tahun macam tu lah. Dia keluar dari lift. Setiap tapak dia langkah, dia tengok belakang, tengok saya. Tengok saya tinggalkan dia tak. Kau pergi, aku tengok kat sini. Kata teman kita ni lah. Bila sampai depan rumah, telefon saya pun berbunyi. Tunang saya telefon. Saya pun tengok tunang. Saya pun jawab lah, hello, awak tunggu kejap Jadi bila saya tengok balik, Kisi, terperanjat saya dibuatnya. Budak perempuan tu sedang nak buka pintu rumah tau, Kisi.
Apa yang saya lihat, di belakangnya ada 4 perempuan sedang berdiri nak menunggu masuk ke dalam rumah. Saya pun tercakap, astaghfirullahalazim. Tunang saya, hello. Jadi budak tu pun dah masuk dalam. Saya tak berani nak tengok. Saya tutup pintu lift, turun bawah tingkat 3 rumah saya. Meremang bulu rumah saya. Kisi tak tahulah ke mana budak ni dah pergi. Sampaikan saya ternampak sesuatu yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Tunang saya kena tanya kenapa. Saya terpaksalah Kisi. Terpaksalah tukar cerita. Cakap saya ternampak ada kucing mati dekat kolong blok. Jadi dia tak banyak soal. Sampailah saya depan pintu rumah, saya pun masuk dan saya pun bersihkan diri sampailah keesokan harinya. Terima kasih dan selamat tengah malam daripada pendengar kita. Wah. 4 orang di belakang sedang tunggu nak masuk dalam rumah. Wah, ini kes teruk ni. Pendengar Ria 897, terima kasih bagi anda yang sedang bersama saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Banyak kisah ni. Setiap hari saya akan datang kerja, saya akan buka email dan macam-macam email saya terima. Ada kisah yang lucu Jadi ada yang nak buat lawak. Jadi satu persatu akan saya baca, tengoklah mana yang jalan ceritanya baik, akan saya keudarakan di FM 897. Mana yang mungkin yang saya terlepas nak baca, akan saya upload di laman blog rasmi Misteri Jam 12. Juga terima kasih kepada saudara PM yang telah pun membantu saya lah kemaskinikan blog dengan kisah-kisah. Dan terima kasih juga pada pendengar-pendengar yang telah pun berkongsi pengalaman-pengalaman anda yang anda kirimkan ke email misterijam12@gmail.com atau ria@mediacorp.com.sg atau djkc897@gmail.com. Jadi ada 3 cara. Satu, misterijam12@gmail.com, ria@mediacorp.com.sg dan juga djkc897@gmail.com. Itulah 3 email yang boleh anda kirimkan. Dan kalau anda hantar ketiga-tiga sekali lah. Jadi saya tengoklah, sebab ada yang hantar pada saya satu, ada yang hantar pada Misteri Jam 12 saja. Jadi harus sertakan ketiga-tiga alamat dan tengoklah kalau saya dapat ketengahkan pengalaman kisah-kisah misteri. Dan setiap email saya baca ni adalah semua hasil kiriman anda. Ada yang mungkin bahasanya kurang elok, kalau boleh kita harus kata orang putih ni take pride lah dengan apa yang kita kirimkan. Jangan gunakan bahasa rojak, jangan gunakan shorthand. Jadi senang untuk saya ketengahkan setiap malam. Jadi saya pun faham, mudah faham kisah-kisah yang dikirimkan. Bahasa tu biar sempurna lah. Pada suatu hari Kisi, waktu itu saya sedang berjalan-jalan seorang diri, macam tu lah. Jangan gunakan perkataan ringkas tu. Jadi bila nak upload di blog rasmi MJ12 pun senang. Dan setakat ini dah pun ada lebih kurang 1.2 juta pengunjung di blog kisah Misteri Jam 12. Wah, 1.2 juta. Dan kebanyakan pengunjung dari Singapura, Malaysia, Indonesia dan juga ada beberapa negara Eropah yang juga kunjungi blog tersebut. Terima kasih. Mungkin ada yang tak tahu tentang blog rasmi Misteri Jam 12, mungkin ada juga boleh berkongsi dan akan saya upload lah link kepada blog tersebut. Lagu tadi dari Awi, lagunya Nur Nilam Sari bersama dengan kumpulan Search. Dan saya difahamkan Awi dan juga Ella akan turun ke Singapura, tapi tak tahu bila lah. Ini dengan khabar nanti dulu bila khabarnya dah penuh akan kita kongsi dengan anda bila tarikhnya dan sebelum tu lagu Sesat Jalan, ramai beri nama Sesat Jalan sebab suka dengan title lagu tersebut. Lagunya Dimensi Ketiga dan AKA Sesat Jalan. Dan sebelum tu lagu dari Meet Uncle Hussein, lagunya Pokok. Yang telah pun anda nikmati. Malam ini saya akan lebihkan panggilan dan pastinya anda boleh hubungi saya. Kita akan teruskan pengalaman anda. Ada yang kata di sini daripada Sabri, kata bro sedang mendengar rancangan MJ12 dan rakan-rakan sedang memancing sekarang ini di pantai East Coast. Wah, memang seronok lah Kisi bila dengar MJ12 waktu malam. Memang benar, malam ini bulan mengambang penuh, terang pula tu. So apa jua, you take care bro. Terima kasih. Yang ini Lady 737, Kisi bulan mengambang penuh dah 2 malam ni Kisi. Memang betul, memang langit terang benderang, kata beliau. Yang ini daripada Junaidi, kata bro Kisi sedang mendengar MJ12 bersama isteri tersayang Norma yang juga berada di sebelah saya. Dan malam ni best lah Kisi, kisah-kisah menyeramkan. Sampaikan saya ni pun rasa takut sikit lah. Hihihi. Tapi tak apalah, MJ12 punya pasal, saya beranikan diri. Yang ini daripada siapa ni, Saiful
Saiful kata, bro sedang dengar MJ12 dengan nenek kesayangan yang baru 2 malam di sini. Kemudian akan balik ke rumahnya untuk nenek Sakdia yang juga Hajar Sakdia yang juga sedang mendengar I love you. Cucu cakap I love you Sempat kasi ucapan Baik, itulah antara komen-komen yang dapat saya ketengahkan dan kita akan terus ke hujung talian 669118997. Kita teruskan dengan pendengar kita yang buat panggilan dari sebuah estate perumahan yang agak otai lah boleh saya katakan tempat orang-orang lama ni. Ini dikatakan tempat ni juga banyak sejarah tertentu. Sejauh mana kebenaran kata orang lah. Kita bersama dengan Y. Hello Y, selamat tengah malam. Selamat tengah malam KC. Ini Y. Baik-baik. Y dari North Beach Road Ya, saya. Dan pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Saya ada sebuah peristiwa yang tak dapat dilupakan. Ada 2 tahun yang lepas. Okey. Saya bersama teman-teman setugas pergi ke tanah perkuburan Besar Abadi lah. Jadi niat kami ke sana adalah untuk melihat sendiri suasana pada malam hari di situ. Dan dengan niat masing-masing punya rezeki lah. Nampak apa kan? Jadi apa yang kita lakukan bila tiba di sana pada waktu itu adalah jam 2.30 pagi. Jadi saya bersama lagi 3 teman, 2 ke sebuah tempat yang baru jenazah yang baru dikebumikan, dan saya pula ke lagi satu tempat bersama lagi satu teman. Jadi apa yang kami alami di sana sebenarnya bukan dapat melihat ataupun kata orang tu rezeki masing-masing melihat apa kan. Jadi apa yang saya alami adalah waktu kita duduk bersebelahan sebuah kubur, apa yang saya dapat kedengaran adalah suara orang yang mungkinlah dengan kuasa Tuhan sedang menjalani alami kesisaan di dalam kubur. Dengan suara yang nyaring, saya dapat mendengar suara itu memekik meminta tolong seperti mak tolong mak tolong mak, dengan jelasnya lah. Jadi apabila saya dah dengar macam gitu, jadi saya beri signal lah kepada teman saya yang berhadapan saya. Jadi bila kita keluar daripada tanah perkuburan tu, saya sendiri tanya dia, adakah kau dapat dengar apa-apa atau melihat apa-apa. Jadi dengan tak sengajanya dia ceritakan saya sama dengan apa yang saya dengar pada malam itu. Jadi itulah salah satu peristiwa yang saya tak dapat lupakan lah. Dia anda dengar suara macam saya lah. Untuk suara meminta tolong lah. Mungkin itu adalah waktu tengah diseksa ataupun menjalani hukuman kubur kan. Dari situ baru saya betul-betul rasa apa-apa yang telah ditetapkan adalah benar lah. Nah, itulah KC. Terima kasih Y. Sama. Okey, silakan hubungi saya 669118997. Selamat tengah malam KC, pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum para pendengar semua. Pada tahun 1990 saya pernah menjalani, katanya, ketika itu menjalani perkhidmatan negara di kawasan Selita. Tempat itu memang KC dikatakan tempat itu berantai, angker. Ramai yang dah nampak Fatimah Rockers, termasuk saya, di dalam Selita Camp. Masa itu sekitar pukul 4.45 pagi. Tak silap saya sedang nak mandi. Tempat tandas yang disebutkan tu, kalau malam memang menyeramkan, sunyi sepi dibuatnya. Tiba-tiba saya terdengar di luar pintu tandas seolah-olah bunyi orang bergerak. Macam bunyi seseorang bergerak menggunakan boot army. Sedang hentak-hentak beberapa kali. Saya fikirkan kawan saya mungkin yang membuat bunyi tersebut. Mereka nak takutkan saya rasalah. Bila saya keluar dari tandas, saya ternampak apa yang saya lihat adalah sesuatu yang menakutkan. KC, sesuatu yang kita panggil, kita beri nama kakak cantik. Sedang seolah-olah berada di atas pohon mangga berdekatan dengan tandas yang saya gunakan ketika itu. Bila saya tengok, saya pun masuk balik. Tak berani KC. Dan saya cakap dengan segera, dengan cepat saya habiskan bersihkan badan. Dan itulah saya berkongsi pengalaman dari Man yang berlaku di salah sebuah camp di Selita.
Pengalaman selanjutnya, yang ini pula katanya, Hidayah, selamat malam KC. Saya ingin berkongsi pengalaman saya yang berlaku semalam. Ia berlaku di salah sebuah ATM Citibank di kawasan Jurong. Pada ketika itu, suami saya sedang menunggu saya di dalam kenderaan, sementara saya membuat cash deposit di ATM yang saya sebutkan awal tadi. Pendengar Ria 897 FM, suasana di sekeliling tempat saya depositkan duit memang sunyi. Maklumlah mungkin dah malam, dan saya ni KC jenis yang penakut orangnya. Jadi setelah selesai transaction cash deposit yang saya lakukan, tiba-tiba telefon di tepi mesin ATM berdering dengan nyaring dengan kuat. Oleh kerana saya seorang saja yang berada di situ, tentu sekali panggilan itu untuk saya, kan? Saya pun mengangkat gagang telefon, menjawab panggilan tersebut. Panggilan itu, hello? 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 Saya sebut hello beberapa kali, tapi di hujung talian tidak ada sesiapa yang menjawab. Saya pun letaklah gagang telefon itu kembali ke tempatnya. Saya ingat transaction yang saya lakukan tadi ada masalah. Tapi di skrin ATM tidak menunjukkan apa-apa pun. Apalagi KC, bulu roma saya mula meremang. Dan telefon sekali lagi berdering. Kali ini memang menakutkan. Dahlah saya seorang, kawasan tu sunyi sepi. Dengan pantas, saya keluar dari situ dan menuju ke arah kereta. Itulah pengalaman saya KC. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Pendengar Ria 897, sila hubungi saya 669-11897. Saya akan baca satu kiriman email dulu sebelum saya jawab panggilan anda. Baik, kisah berikut ini juga berlaku di salah sebuah estate perumahan di Jurong. Yang ini dari Abdul Qayyum, berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Beliau kata, KC, saya ingin ketengahkan sesuatu yang menyeramkan berlaku di estate perumahan saya di Jurong. Lift di rumah saya ni, kalau KC berada di tingkat 1, di luarnya ada satu monitor TV. Ini bermaksud orang di dalam kita boleh lihat dari monitor. Dalam lift tersebut ada kamera. Ini tujuan untuk keselamatan. Dipasang tujuan untuk keselamatan, kata Abdul Qayyum. Saya balik dari tempat tugas sekitar pukul 2 lebih pagi. Bila berada dari kawasan tempat letak kenderaan, saya pun berjalan. Dari jauh kelihatan seorang perempuan ni sedang berdiri menunggu lift. Saya pun kejar KC. Bila lift datang, pintu terbuka, saya kejar. Entah macam mana KC, budak ni KC, rasa-rasa hati saya geram sangat-sangat. Apa yang berlaku, kata Abdul Qayyum, budak ni masuk dalam lift, nampak saya sedang lari kejar lift, dia tekan butang tutup, pintu tertutup. Saya tahu, mungkin dia fikirkan saya ni perompak, penyamun, perogol, saya tak pasti. Tapi mungkin tentang keselamatan. Bila saya berdiri depan lift, rasa marah mula meluap-luap. Saya pun tengoklah budak ni sedang berdiri dalam lift daripada monitor TV betul-betul dekat tepi lift. Alangkah terperanjatnya, dalam lift yang sama KC, kelihatan di belakang budak tu berdirinya seorang makcik tua. Awal tadi, dari jauh saya garanti with a chop, katanya Abdul Qayyum. Tidak kelihatan seorang makcik pun yang berdiri mahu memasuki lift yang disebutkan. Kalau dalam lift tu ada makcik, takkan budak tu takut nak naik lift dengan saya. Ini bermaksud budak tu memang seorang diri. Jadi bila saya tengok makcik ni dalam lift dengan budak tu, kemudian dia bertukar pula. Bertukar image lift ataupun monitor tersebut ke kawasan tempat menunggu lift pula. Kemudian dia bertukar balik dalam lift. Bila sampai di tingkat 7, saya nampak budak tu keluar. Makcik tu masih berdiri dalam lift. Pendengar Ria 897 FM,
Abdul Qayyum mengatakan bila saya tekan butang lift turun, makcik tu masih berdiri. Saya pun apa lagi? Lift nak dekat sampai tingkat 1, saya berdiri jauhkan diri daripada pintu lift. Pintu lift, Casey, pendengar Misteri Jam 12. Agak-agak anda apa yang berlaku? Pintu lift terbuka. Saya tengok di dalam lift, langsung tak ada orang, Casey. Ya, memang kadang-kala ada kita dapatlah mungkin jiran-jiran kita yang kita tak kenal lah, tak pernah lihat, tak pernah nampak, dan bila balik waktu macam tu, yalah, kita tak boleh salahkan dan jangan kecil hati lah. Kadang-kala memang mencegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab bila nampak orang ni macam lelaki macam tadilah Abdul Qayyum dari jauh lari lah. Jadi si pengguna lift tu, seorang wanita tengok, dia ni macam lebih baik aku tutup pintu lift cepat-cepat. Jadi jangan kecil hati. Mungkin juga orang pun tak kenal, jadi orang akan fikir bukan-bukan lah. Jadi lebih baik mencegah daripada berlakunya apa-apa. Dan Abdul Qayyum mengatakan memang betul, masuk akal juga kata beliau. Katanya di sini, kalau dalam lift tu ada makcik naik dengan budak ni, takkan budak ni takut saya nak naik lift dengan dia. Ini confirm, guarantee with a chop, kata beliau. Dia naik lift seorang diri. Jadi saya kejar, dia tutup pintu lah. Dia takut saya nak naik dengan dia. Dan Abdul Qayyum bila tengok terperanjat belakang budak tu ada seorang makcik tua. Makcik tu dah sampai tingkat rumah atas tu, tak keluar. Malah bila lift turun, Abdul Qayyum masih dapat lihat makcik tu dalam monitor tu sedang berdiri. Lift sampai tingkat 1. Bila lift sampai di lantai 1, pintu terbuka, di dalam langsung tidak ada orang. Abdul Qayyum tidak menjelaskan beliau naik lift ataupun beliau teruskan naik tangga ke macam mana. Tapi kisahnya setakat terhenti di sana. Mungkin Abdul Qayyum sedang mendengar, bolehlah beritahu saya tentang apakah yang anda lakukan. Jadi malam ni, esok lusa naik-naik lift, hati-hatilah ya. Pendengar Ria 897 FM, kita teruskan hiburan pemanggil kita selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih bagi anda yang sedang mendengar siaran ini di Malaysia. Terima kasih bagi yang sedang mendengar sekarang ini di Brunei, di Indonesia. Dan sesiapa di antara anda di Facebook sekarang ini bukan orang Singapura lah. Mungkin jauh lah, jauh. Ataupun bukan berada di Singapura. Mungkin berada di Australia, mungkin berada di Johor Bahru, mungkin berada di Brunei. Bolehlah anda kongsilah di mana sekarang anda berada. Dan location lah. Ini kira macam kalau Facebook ni kita boleh locate Dan saya pun ingin tahu. Dan semoga kita dapat lebih banyak lah kisah-kisah pengalaman-pengalaman dari luar negeri lah. Mungkin di Malaysia, mungkin di Indonesia, juga mungkin di negara-negara seperti Eropah. Apa khabar Kak Sauda? Baik, Alhamdulillah. Kak Sauda ke Kak Sadia? Kak Sauda. Sauda, ya. Kak Sauda buat panggilan dari mana sekarang ni? Kak Sauda buat panggilan dari tempat kerja. Sedang bertugas waktu malam macam ni Saya, Kak Sauda kerja security. Oh, security. Jadi anda dengan teman anda lah pastinya? Dengan teman 2 orang. Tapi teman, kalau kena teman yang okey. Kalau kena teman yang yang faham-faham je lah faham-faham je kan. Kita jawab sendirilah. Jadi pastinya kakak kalau bertugas mengawal keselamatan ni kena buat clocking ke tak perlu? Biasa buat clocking sampai 149. Kadang ada yang tak ada. 149 apa? Checkpoint? Clocking point je. Banyak tu. Banyak ada. Dan kisah Kak Sauda ni tentang apa? Silakan Kak. Ini baru terjadi hari Senin. Hari Senin selepas mendengar Misteri Jam 12 lah. Biasalah, dia habis pukul 2 kan. Jadi Kak Sauda pun biasalah tutup radio, relax kan. Tapi malam tu memang rasa lain. Tapi biasa kita dah kerja malam kan. Jadi tak semena-mena neighbor kita ni sebelah ni warehouse ni, dia memang tak ada security. Dia pakai anjing. Jadi anjing tu menggonggong tau. Kak Sauda tahu kalau anjing tu gonggong mesti dia nampak orang jalan kan. Jadi Kak Sauda kata orang biasa ke tak semena satu anjing menyalak. Dalam hati berkata, dah tahulah orang tu bercakap kan. Jadi Kak Sauda pun buat tak tahulah. Jadi jalan juga tengok sebab tempat Kak Sauda kerja ni kan
depan tu ada on block lah, dah tak pakai lah HDB kan. Jadi Kak Saudah pun keluar tengok dah ternampak ada 2 pula. Halo? Ya, ada 2. Ada 2. Satu Mr. Posh dan satu Mina Rocker. Jadi Kak Saudah tengok tenung jugalah. Buat bodoh lah. Jadi Kak Saudah balik tempat, duduk baca, makin macam melawan. Jadi Kak Saudah bila kelip mata macam benda tu dekat. Kelip mata lagi macam benda tu dekat lagi. Jadi Kak Saudah baca juga. Tapi Allah aja yang tahulah kan. Bangun, ambil penyapu, duduk, dalam hati berkata, apa nak jadilah ni. Jadi Kak Saudah alih-alih tengok, sekali imbas dah tak ada. Sekali rupanya partner Kak Saudah pula tidur. Dia yang kena. Dia terjerit. Sekali Kak Saudah lari lah tempat dia. Tanya, kenapa? Dia kata, ada orang jalan tarik kaki aku. Pasal partner Kak Saudah ni dia tak percaya. Dia selalu cakap besar. Jadi dia dah kena, barulah dia tahu. Jadi Kak Saudah pun tak cerita dengan dia, diam-diam lah. Pasal apa, cerita pun tak guna kan, dia tak percaya. Pasal Kak Saudah pernah kena tengah patrolling tapi tak clocking. Roller shutter tu dari dalam dia garuk. Jadi Kak Saudah dah tahu ni semua kan, tapi jalan je lah buat bodoh kan. Sejauh ni, tu pasal Kak Saudah semalam dengar ada security perempuan kan. Ada kawan lah. Kita tak boleh kalau kita takut, jangan kerja malam lah, lebih baik. Ya, itu dia Terima kasih. Itu ajalah Kak Saudah nak cerita. Terima kasih Kak Saudah dan dapat menjalankan tugas dengan sempurna lah malam ini dan malam-malam akan datang. Terima kasih. InsyaAllah. Kembali, itu dia seorang pendengar kita yang bertugas malam ni. Wah, bukan senang tau. Malam-malam hari wanita bertugas pengawal keselamatan. Dan kita akan teruskan dengan pelbagai kisah anda pada tengah malam ini. Ada yang suka dengan kisah pengalaman, katanya seram Kisi. Yalah Kisi, dalam banyak-banyak hari saya ni boleh dengar MJ12 malam ni. Sebab selalunya saya jarang dapat dengar Misteri Jam 12 pada hari-hari biasa. Lazimnya hari apa ni? Lazimnya hari Jumaat saja. Tapi hari ini keesokan hari saya tidak bertugas kerana ada kursus. Jadi saya dapatlah dengar. Malam ni boleh seram semacam pula bila tengok tingkap bilik terpandang bulan terang mengambang. Rasa seram sejuk Kesi, tapi syabas dengan pengalaman kisah dari pendengar yang tak putus-putus membuat kita semua macam nak putus. Terima kasih. Okey, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ada juga di sini kata, Kisi saya tabik spring lah dengan Kak Saudah, seorang wanita bertugas malam, tak macam abang semalam tu penakut nak, tak disebut perkataannya keras penakut nak. Ya, adakah patut suruh Pak Cik untuk buat clocking untuk dia? Dia tahu cukup bulan ambil duit. Tolaklah sikit marah betul Ini kiriman dari Amy lah yang katanya, wah Kisi, saya respect lah wanita-wanita makcik-makcik yang kerja security ni macam semalam, dan ini Kak Saudah. Dan ada juga saya respect dengan seorang makcik di tempat saya bertugas ni, tapi saya bukanlah security. Makcik ni bertugas security, namanya Kak Jamilah. Dia ada bertugas dengan syarikat ini saya rasa dah lebih kurang 10 tahun Kisi. Kerja dia permanent malam. Apa tak Kisi, baik punya. Ini dia Dan macam-macam lah pengalaman kisah yang saya terima. Ada sini daripada Syabi, kata salam dari Johor Bahru. Orang Johor Bahru sedang mendengar sekarang ini, terima kasih. Ada juga saya tanya awal tadi lah, di mana sekarang ini anda berada Ada kata saya dari Malaysia Johor, Lina Balin yang kirimkan message di Facebook saya. Ada yang kata di sini Kak Nurkia, wah sedang masak asam pedas ke apa? Salah, tumis asam pedas Sekarang ni Kak Nurkia berada di England. Ya, 2 darjah Celsius. Sejuk tu Baguslah walaupun England tetap makan asam pedas.
Tak, masak hotdog hotdog, mashed potato, ialah lamb chop Baik, kita akan terus kembali dengan kisah misteri anda. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran ini dan terus bersama Ria 897 FM. Terima kasih bagi yang sedang bersama saya pada malam ini. Ini Siti Maisara Aman pun dari Johor. Terima kasihlah. Ini kita teruskan dengan seorang pemanggilan terakhir di ujung talian 66911897. Hello, selamat tengah malam. Hello. 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 Hai, siapa tu? Natasha sini. Natasha, ada kisah misteri. Silakan, Natasha. Hello. Ya, silakan Natasha dengan kisah anda. Okey. Masa tu berlakunya pada 1999. Masa tu saya dah ajar 6. Then dengan kawan-kawan kita macam main kat satu buah-buahan lah. Dia kat Bukit Panjang exit PKE lah. Ada satu buah-buahan. Dia macam buah-buahan lama, kes yang pasirnya type lah. And then on that time saya tahu kita main dalam pukul 5 lebih gitu lah. Then main macam blind mice ke apa benda gitulah. And then saya balik rumah macam biasalah, balik rumah cuci kaki, mandi, makan gerbak tubuh. Habis lepas tu malamnya saya tak boleh tidur macam rasa macam biasa tak sedap badan lah. Macam, habis lepas tu saya punya pula katil single tengah-tengah bilik. And then tengah-tengah bilik. Lepas tu macam saya ada macam musical box lah. Sebab saya tahu tidur muka tutup bantal. Habis lepas tu saya macam rasa macam di sudut telinga tu rasa macam asal ada macam dengar musical box gitu lah. Habis terus saya macam taklah, tak mungkin. Saya musical box saya tempat katil. Habis musical box saya tempat meja toilet. Habis macam gitu lah. Habis terus macam saya macam dah jantung dah duk. Lepas tu terus macam nak pergi bilik mak ke tak nak nak pergi bilik mak ke. Lepas tu terus macam tak apa tak pergi bilik mak lah. Habis terus macam terai tidur lah. Lepas tu terus macam alih-alih saya rasa macam gelang kaki saya macam berlonceng. Habis tapi saya dapati macam kaki aku macam tak goyang pun. Takkan jam saya jam mesin saya berdiri. Lepas tu terus alih-alih saya macam tak sedap badan. Habis macam okeylah, aku transfer tempat tidur. Aku tidur bawah tepi tepi almari. Dia tepi almari kira kan tidur bawah lah, tak tidur katil. Habis macam bantal semua taruh kiri kanan buat place lah. Seluruh saya punya badan semua buat tempat. Habis lepas tu macam tulis sana tulis sini. Lepas tu sekali macam ada satu benda zluk. Macam terus badan saya jam lah. Macam tak boleh bergerak kiri kanan. Habis terus macam saya berpeluh gila-gila lah. Then terus macam tak tahu, saya macam mulut nak buka, nak pekik. Ibu pun macam berat gitu. Habis apa-apa dalam hati saya baca macam saya on that time saya cuma ingat Al-Fatihah Bismillah. Habis macam terai meronta-ronta gitu lah. Dan macam dah gitu terus macam tak tahu, saya rasa like a few minutes or tak tahu, saya tak ingat lah berapa minit. And then terus alih-alih saya boleh keluarkan suara terus macam sikit ibu. Dan terus mak saya macam palang kabut masuk bilik macam asal gini-gini. Habis terus macam saya ceritakan from A to Z lah. Saya dengar bunyi gelang kaki lah, dengan musical box saya lah. And then gitulah actually kisah saya. Wah, terima kasih dengan kisah yang anda kongsikan pada tengah malam ini. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Wah, jadi itu dia gangguan yang dialami oleh pendengar kita. Dan saya nak teruskan tapi nampaknya ada yang dah signal-signal Jumpa anda di lain kesempatan. Terima kasih bagi anda yang memantau siaran Misteri Jam 12 dan terus bersama saya. Kalau mungkin yang terlepas peluang, saya juga ada upload beberapa kisah, saya baca cerita di lokasi-lokasi. Boleh anda cari di YouTube DJ KC 897. Anda juga boleh ikuti saya di SoundCloud. Saya juga ada upload beberapa kisah di SoundCloud. Dan terima kasih juga yang memantau blog rasmi Misteri Jam 12 dan di Facebook DJ KC. Terima kasih Daun Gladi dan kita jumpa esok dalam rancangan MJ12. Selamat tengah malam ataupun selamat pagi dan terus bersama Ria Insomnia.